Okey, okey guys. Alright sekarang saya nak share tentang apakah itu projek Belia Mahir, alright. Okey, projek Belia Mahir ni dia merupakan satu inisiatif NGO atau badan bukan kerajaan dalam menyediakan platform peluang kedua melalui pendidikan teknikal dan vocational TVET ataupun dalam bahasa mudah orang sekarang panggil dalam bahasa mudah orang dulu panggil latihan kemahiran lah. Alright. Okay. Belia Mahir ni bukanlah college ataupun institut sebab ramai yang tanya kat mana college Belia Mahir ni, kat mana institut Belia Mahir ni. Bukan Kami bukannya college ataupun institut, tapi merupakan satu platform kepada golongan belia yang tidak berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik ataupun dalam bidang kemahiran disebabkan tidak memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh institusi-institusi berkenaan serta faktor ekonomi, mungkin kemiskinan, mungkin tak ada duit dan sebagainya kan. Termasuk juga yang mempunyai sisi gelap salah laku dan ingin bangkit dari masa lalu, mungkin dia adalah pesalah juana ke, bekas banduan muda dan sebagainya. Okey, inisiatif ni juga memfokuskan kepada golongan belia NEET, NEET. Apa tu NEET? Iaitu golongan belia yang not in employment, tak kerja, not in education, tak ada pendidikan, tak belajar, dan not in training, tak ada dalam latihan. Jadi ini kita tak tahu, ini tak tahu belia yang tak tahu nak buat apa kan. Yang ini kita bantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial mereka semua ni. Alright. Belia Mahir membina keterampilan. Memang Belia Mahir turut berperanan membantu dari segi penempatan pekerjaan kepada semua golongan belia sama ada dalam bidang aliran akademik maupun aliran kemahiran. Usaha Belia Mahir ni ataupun inisiatif Belia Mahir ni kita telah gerakkan dan dilancarkan pada 22 Mei 2010 di Putrajaya sempena himpunan sejuta belia 2010 yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin pada ketika itu. Okey. Siapakah kami? Okey, of course lah kami merupakan volunteer ataupun sekumpulan sukarelawan yang bernaung di bawah Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran ataupun PKPB. Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran mempunyai peranan ataupun berperanan sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO yang menyokong segala usaha dan inisiatif kerajaan Malaysia dalam memartabatkan pembangunan modal insan berkemahiran untuk keperluan industri di dalam dan juga di luar negara. Okey. So, projek Belia Mahir ni terdapat tiga fokus utama iaitu peluang kedua, advokasi ataupun perundingan, dan ketiga kolaborasi. Okey, peluang kedua seperti yang semua tahu bahawa yang dah diberitahu tadi iaitu sebagai platform kepada mereka yang tidak berpeluang ke IPTA ataupun ILKA. Okey, advokasi ini adalah usaha kami berunding dengan pelbagai pihak dalam memastikan kebajikan, peluang, akses pendidikan terbuka kepada semua golongan belia tanpa mengira latar belakang dan juga taraf akademik masing-masing. Dan ketiga, kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, berkolaborasi dengan institusi kemahiran awam dan juga swasta, dan juga berkolaborasi dengan majikan ataupun pihak industri. Alright. Belia Mahir sebenarnya melihat pentingnya pembangunan modal insan berkemahiran ini yang mungkin boleh ditarikkan sebagai satu usaha untuk untuk melatih dan membimbing
sumber manusia yang kompeten di dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tahap kecekapan dan kepakaran serta mempunyai kemahiran bagi disumbangkan kepada organisasi semula. Okey, now apa yang Belia Mahir bantu ataupun apa yang Belia Mahir lakukan untuk belia kita? Pertama sekali, kita mengadakan pameran dan juga ceramah di sekolah-sekolah, di kawasan komuniti. Okey, di mana memang pada setiap tahun pihak sekolah khususnya guru bimbingan kaunseling dan kerjaya menjemput kami untuk berkongsi pengalaman dan motivasi seawal pelajar tingkatan 1 dan fokus paling utama kepada pelajar tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 5. Supaya mereka ni mempunyai persediaan awal untuk merancang hala tuju selepas PT3 ataupun selepas SPM. Okey, itu juga kami mengadakan pameran dengan mengajak banyak institusi latihan kemahiran awam dan juga swasta untuk turut sama mempromosikan kursus-kursus ataupun inisiatif-inisiatif yang ada. Seterusnya yang kedua, kami juga berperanan untuk menghebahkan segala maklumat tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh institusi kemahiran kepada golongan belia kita, sama yang berada di bandar, yang berada di luar bandar dan juga yang berada di kawasan pendalaman. Okey, Belia Mahir mempunyai banyak kolaborasi ataupun bekerjasama dengan institusi kemahiran yang ada di negara kita, pelbagai kursus yang diiktiraf oleh kerajaan dan pengambilan dilakukan oleh Belia Mahir, dan selepas menerima permohonan yang bertanyakan kursus-kursus tertentu, kami akan salurkan ke institusi yang bekerjasama dengan kami. Alright. Ketiga, kita melaksanakan program perantisan Belia Mahir, iaitu sebuah program yang memang kita fokus kepada golongan belia berisiko dan terpinggir untuk bangkit daripada sisi gelap. Yang ini kita menggunakan konsep place and train, di mana kita berkolaborasi dengan majikan-majikan dalam industri pembuatan khususnya di sektor perkilangan, agar mereka ini diberi peluang, agar kumpulan ini diberi peluang kedua untuk mereka bangkit daripada masa lalu. Alright. Yang keempat, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ini kita fokuskan kepada golongan belia kita yang dah berkejaya untuk mereka upskilling kemahiran mereka supaya sentiasa relevan dengan kehendak dan keperluan industri lebih lagi dalam revolusi industri 4.0. Yang kelima, kita buat program-program upskilling, juga memfokuskan kepada semua jenis, semua kategori belia yang ada, program upskilling dan reskilling. Contoh, kalau ada golongan belia kita yang mungkin hilang pendapatan ataupun mungkin diberhentikan kerja atau faktor-faktor ekonomi dan sebagainya, kan, jadi kursus-kursus tambahan untuk mereka ini di-reskillkan semula ataupun kemahiran baru yang diberikan kepada mereka supaya mereka ini tidak tertinggal. Kemudian kita ada penempatan intensif di mana pelajar-pelajar yang telah pun kita bantu di awal tadi daripada sekolah tadi, dia tak dapat masuk mana-mana, kemudian dia belajar di institusi kemahiran yang bekerjasama dengan kami bantu untuk penempatan intensif mereka di serata negara berdasarkan bidang ataupun kursus yang mereka jalani semasa di institusi. Alright. Kemudian dari segi penempatan pekerjaan, kita melalui rangkaian yang kami ada, kolaborasi yang kami ada dengan industri. Okay, so kita melaksanakan satu platform penjodohan pekerjaan bagi memastikan employability ataupun kebolehpasaran itu benar-benar terlaksana. Dan yang paling penting sekali, yang ke-8 itu pemantapan insaniah dalam revolusi industri 4.0 sekarang ni. Ramai ataupun banyak industri yang memfokuskan kepada pemantapan jati diri, sikap, disiplin yang tinggi, kan, berbanding hanya fokus kepada pengetahuan dan kemahiran. Jadi, ingat golongan belia kita sekarang ni ada kemahiran saja tak mencukupi. Kenyataan yang mengatakan kalau kita ada skill, confirm kita dapat kerja, dah tak boleh pakai. Itu mungkin betul 5 tahun atau 10 tahun dulu ataupun 20 tahun dulu. Okey, tapi hari ini tidak. Elemen-elemen sikap itu terlalu penting
Okey, pemantapan insaniah itu penting, disiplin dan sebagainya. Alright. Kemudian tidak cukup dengan itu, apa yang kami lakukan yang ke-9 ialah job coaching ataupun bimbingan kerjaya supaya belia-belia kita ataupun pelajar yang berada di bawah program Belia Mahir ini bersedia masuk ke industri pekerjaan sebelum mereka ini melangkah ke dalam industri tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah keusahawanan teknologi. Sudah pasti bila seorang itu belajar kemahiran, mereka tidak lari daripada fokus ataupun tidak lari daripada sasaran untuk menjadi seorang usahawan, dan sudah pasti mereka ini akan menjadi usahawan berdasarkan kemahiran yang mereka perolehi, yang kita panggil keusahawanan teknologi. Yang ini kita bagi bimbingan-bimbingan bagi macam mana memulakan perniagaan dan sebagainya kepada mereka. Alright. So now, okay guys, sekarang saya nak tanya korang semua, ada skill ke tak ada skill? Okay, maksud saya skill ni, skill yang diiktiraf melalui pendidikan dan latihan yang formal. Bukannya skill yang sekadar pandai buka pasang enjin ke dan sebagainya, tidak. Tapi skill yang diiktiraf, skill yang ada sijil, ada diploma kemahiran, ada sijil kemahiran. Sebabnya ada skill tak ada sijil juga satu masalah dalam kita punya kerjaya di masa akan datang nanti. Alright. Ini fokus utama sangat, iaitu mencari mereka yang gagal. Gagal dari segi akademik, gagal dari segi kekeluargaan, mungkin anak yang nakal ke apa kan. Okey, termasuk juga yang bolehlah kita kata gagal dalam kehidupan, termasuklah kalau gagal percintaan, nak bawa diri je, mari kepada kami akan cuba bantu untuk korang bangkit daripada masa lalu melalui pendidikan teknikal dan vokasional ataupun latihan kemahiran TVET ni. Adik-adik, hidup ni satu perjalanan. Satu perjalanan, babe. Dia bukannya satu pertandingan. Okey, bukan hidup nak dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan? Tidak. Tapi hidup adalah satu perjalanan. Gagal sekali, korang kena bangun dah 3 kali. Kan? Kenapa perlu susah hati, tension, serabut kepala? Tak perlu. Tidak boleh akademik, kita boleh pilih kemahiran. Kan? Segera buat keputusan, segera buat pilihan. Sebab keputusan dan pilihan bukan orang lain yang tentukan, kita yang tentukan. Jadi kalau kita tak boleh akademik, jangan memaksa diri untuk terus berjuang hanya disebabkan ikut kawan. Okey? Tidak, nasib orang berbeza-beza. Mungkin kita tak nampak peluang kita, bakat kita, potensi kita dalam bidang kemahiran. Jadi bila kita cuba, insya-Allah kita akan dapat penghasilan yang baik di masa akan datang. Alright. Belia Mahir mempunyai rangkaian kolej-kolej kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan di seluruh negara. Okey, bahkan kolej-kolej ini bertaraf 4 bintang, bertaraf 5 bintang. Alright, pelbagai kursus ditawarkan yang nanti abang akan bagi kepada korang semua kan maklumat yang lebih lanjut di website nanti sekejap lagi. Jadi dia kena ingat, bila kita ada skill, kita akan ada kerja. Bila kita ada kerja, adalah gaji yang besar. Sebab hari ini kan, orang-orang kemahiran adalah orang-orang yang menjadi peneraju utama ekonomi negara kita. Nak tengok negara kita maju, kan, kena jadi rakyat yang berkemahiran. Kalau tidak, susah. Susah bukan saja kepada negara. Bila negara susah juga kepada kita. Kursus-kursus macam-macam ada. Yang di langit, yang di darat, yang di laut semua ada. Elektrik, elektronik, jahitan, terbuka kepada semua bangsa yang ada, tak kira Melayu, Cina, India, tak kira agama, asalkan rakyat Malaysia, belia Malaysia, peluang terbuka luas. Walaupun gagal dalam SPM, gagal dalam PG3, Waimah tak sekolah menengah pun, as long dia boleh baca, boleh tulis, insya-Allah peluang tu memang akan ada. Alright.
Bang, sijil kemahiran Malaysia tu macam mana? Kalau korang belajar kemahiran, korang kena ingat, pastikan ada persijilan. Sijil yang mampu menjadikan korang ni relevan atau dalam bahasa mudahnya lakulah dalam pasaran kerja akan datang. Ialah kita belajar bukan untuk sekadar belajar, tapi kita belajar sebab nak kerja, nak cari rezeki. Jadi dalam belia mahir ni, mereka yang keluar daripada institusi kemahiran yang bersama belia mahir ni, kan, dia akan dapat pertama sijil kemahiran sama ada tahap 1, 2, 3. Atau dia panjang, dia bertingkatkan lagi, dia akan dapat diploma kemahiran Malaysia tahap 4. Lebih tinggi, diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 4. Tahap 5. Jadi dalam kemahiran ni dia ada 5 tahap buat masa ni. Tak tahulah akan datang ada 6, 7, 8, 9, 10 ke apa. Tapi setakat ni ada 5. Jadi adik kena rebut peluang ini. Kerana ini yang abang kata tadi, kalau sekadar ada sijil, pandai buka pasar tapi tak ada pendidikan yang formal, tidak ada sijil, rugi. Amat-amat rugi. Sebab ada sijil yang boleh memberi pengiktirafan kepada korang untuk korang pergi dengan lebih jauh. Alright. Okey, sekarang macam mana nak dapat sijil kemahiran yang abang sebutkan tadi tu? Kat mana nak belajar? Dan sebagainya kan? Okey, ada 3 cara nak dapatkan sijil dalam bidang kemahiran ni. Tetapi adik-adik fokus 2 saja. Yang pertama, belajar di institut atau kolej yang diiktiraf oleh kerajaan. Di bawah belia mahir ni terdapat beberapa kolej, okey, di seluruh negara yang menawarkan kursus kemahiran yang diiktiraf. Kedua, melalui program SLDN, Sistem Latihan Dual Nasional. Yang ini adik-adik punya penglibatan kalau memilih konsep ini ialah latihan di tempat kerja. Latihan dijalankan di tempat kerja dan pada masa yang sama kena pergi juga kolej kemahiran. Alright. So yang ini juga ada dilaksanakan di negara kita. Dan yang ketiga ni berdasarkan pengalaman. Yang ini adik-adik tak perlu fikirkan lah, sebab dia tidak melibatkan adik-adik buat masa sekarang, terutama golongan belia lepasan SPM. Alright. Apa faedah bang? Apa faedah bang dapat melalui sijil kemahiran ni? Okey, pertama, macam abang cakap tadi, kalau korang ada sekadar ada kemahiran, pandai bertukang dan sebagainya, tapi tak diiktiraf oleh kerajaan, tak guna. Korang akan still menjadi jago kampung. Kita nak jadi champion adik-adik, bukan saja di kampung kita, bukan di daerah kita, bukan di negeri kita, bukan saja di negara kita, tapi kalau boleh nak jadi champion di dunia. Jadi pertama, kalau adik-adik belajar kemahiran ni, adik-adik punya kemahiran akan diiktiraf. Adik-adik akan ada sijil, mengikut tahap, adik-adik ada diploma lanjutan. Kedua, untuk pembangunan diri. Ianya satu laluan kerjaya yang menarik, yang setanding dengan laluan kerjaya berasaskan akademik. Maksudnya, jangan rasa rendah diri. Kan, adik-adik duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan kawan-kawan adik-adik yang SPM 10, 20A bro. Adik-adik, jangan rasa rendah diri. Sebab tu abang cakap di awal tadi, hidup adalah satu perjalanan. Ada orang yang dia memang cemerlang akademik daripada umur dia kanak-kanak, dia asyik nombor 1 je. Yang kita ni asyik lintas Sepang, lintas Pasir Gudang 89988 okey. Tapi akhirnya kalau kita memilih laluan yang betul, kita juga boleh satu level adik-adik. See my level. Alright. Dan yang ketiga, adik-adik akan menjadi individu yang terlatih dan berkelayakan. Kerana dengan sijil ini, selain daripada diiktiraf, adik-adik juga mendapat pendidikan latihan yang formal, yang terlatih, dari segi pembentukan kemahiran, pembentukan pengetahuan, pembentukan sikap, dan kemudian adik-adik dapat kelayakan, iaitu sijil ataupun diploma, dan ini satu benda yang memudahkan adik-adik merancang masa depan kejaya dalam bidang yang adik-adik pilih. Alright. Bang, betul ke bang? Syarat ni macam mana ni bang? Betul ke abang cakap ni? Ni syarat ni bukan abang yang letakkan, tapi ni syarat umum yang kerajaan letakkan. Syarat minimum nak masuk bidang kemahiran ini. Okey. Dan syarat ini juga melayakkan adik-adik untuk dapatkan bantuan pinjaman juga. Iaitu pertama, mestilah orang Malaysia. Kita nak tolong orang Malaysia, nak tolong belia Malaysia. Okey.
Kedua, umur 15 hingga 45 tahun. Kalau tak minat bidang akademik, adik-adik boleh buat pilihan untuk menamatkan bidang akademik seawal umur 16 tahun, boleh pilih bidang kemahiran, tak ada masalah. Dan yang ketiga tu penting. Membaca boleh, menulis boleh, mengira boleh. Dan minat. Jangan sesekali pilih bidang kemahiran yang bukan minat adik. Kalau korang tak minat bidang tu tapi korang ikut-ikut orang, memang takkan jadi. Kerana bidang kemahiran ni memang memerlukan minat dan juga kesungguhan, passion yang tinggi. Kalau tak, adik-adik akan menjadi penumpang sajalah dalam bingkil tu. Okay? So kalau adik-adik nak ada level yang tinggi, kena ada level yang rendah. Dalam kes adik-adik kalau lepas SPM ni, of course lah kena belajar di tahap yang paling rendah. Ada kursus yang mungkin mula tahap 1, ada kursus yang mungkin mula tahap 2. Tetapi kalau setengah-setengah kursus, ada ketikanya kolej menetapkan syarat-syarat tertentu. Contoh, perlu sihat tubuh badan, sebab kursus tersebut mungkin kursus yang kerja dia punya elemen kemahiran dia kerja yang berat kan. Jadi dia tak boleh kalau kita yang tak berapa nak sihat, OKU contohnya. Okay, right. Itu juga kalau kursus tersebut memerlukan pengiraan yang banyak, mungkin dia letak syarat memerlukan lulus matematik ke apa macam tu lah. Okay. Bang, macam mana kita nak tahu kolej tu okey ke tak okey dan sebagainya? Mudah saja adik. Pertama sekali, bila adik-adik buat pilihan kolej yang adik-adik nak pergi belajar tu, contohnya kolej di bawah Belia Mahir, don't worry. Memang semua merupakan pusat bertauliah yang diiktiraf dan ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. JPK ni adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Semua Manusia. Jadi dari segi soal lesen, soal kualiti, semuanya dipantau oleh JPK. Walaupun dia belajar dekat kolej swasta, adik-adik jangan bimbang kerana dari segi kualiti pemantauan sebagainya semuanya dikawal selia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bahkan adik-adik kena ingat, sijil diploma lanjutan yang adik-adik dapat tu nanti selepas tamat kursus, bukannya dikeluarkan oleh kolej, bukan dikeluarkan oleh institut, tetapi dikeluarkan oleh kerajaan. Ada logo rimau kat atas tu. Macam mana pula bang dengan dia orang punya kurikulum dia kan ngajar merapu pula macam mana? Oh tidak, adik-adik jangan risau sebab kolej-kolej kemahiran ini terutamanya yang di bawah Belia Mahir, kesemuanya menggunakan NOS. NOSS. Apa itu NOS? NOS tu adalah satu dokumen, satu standard yang dibangunkan oleh orang-orang yang expert dalam bidang tersebut. Engineer lah, teknologis lah, pakar lah, orang-orang yang pakar. Dia developkan satu standard ni, dan standard ini menjadi rujukan kepada semua kolej-kolej. Kolej-kolej dia tak boleh mengajar merapu adik-adik. Dia kena berpandukan kitab NOS ni. Abang panggil dia kitab. Kitab NOS ni supaya standard yang dikeluarkan itu, kualiti yang dikeluarkan itu benar-benar memenuhi kehendak industri. Kehendak alam pekerjaan. Okey. Bang, nak belajar duit tak ada macam mana bang? Takat ada PT3 ni boleh ke dapat pinjaman macam PT-PTN? Okey, adik-adik very clear. PT-PTN untuk akademik adik-adik. Untuk kemahiran, adik-adik tak perlu risau. Asalkan adik-adik belajar sijil kemahiran Malaysia, diploma kemahiran Malaysia, atau diploma lanjutan kemahiran Malaysia, adik-adik boleh mendapat peluang pinjaman tabung pembangunan kemahiran. Syarat dia macam abang cakap tadi, boleh umur 15 hingga 45 tahun, warga negara Malaysia. Syarat yang terlalu mudah. Dia tidak ada halangan kepada adik-adik untuk pergi belajar kerana kerajaan menyediakan funding, dana, pinjaman kepada adik-adik untuk adik-adik belajar dengan lapang kepala dan tenang tanpa memikirkan soal keuangan dalam membiayai yuran pengajian adik-adik. Bahkan adik-adik juga mendapat
mendapat allowance sara diri RM400 pada setiap bulan. Okey. Dan adik-adik kena ingat nama peminjaman. Okey, bila dah habis belajar, tak reti-reti nak bayar balik supaya orang lain juga akan dapat peluang. Alright? Okey guys. Abang rasa maklumat abang very clear, terang dan jelas. Okey. Tu ada nombor telefon. Itu ada WhatsApp, ada Telegram. Okey, boleh halo-halo. Okey, maklumat sentiasa boleh dikemas kini. Maklumat yang telah dikemas kini boleh selalu adik-adik nampak dekat Satu Belia Satu Kemahiran. Klik ramai-ramai dekat page Satu Belia Satu Kemahiran ni. Dan juga boleh dapat maklumat di kita ni Insta Belia Mahir. Alright? Jadi, setakat ni penerangan tentang projek Belia Mahir. Jadi adik-adik jangan tunggu lama-lama. Kemasukan pengambilan berjalan pada setiap masa. Okey. Boleh melayari laman web www.beliamahir.com, pergi ke ruangan khusus dan juga program, boleh buat permohonan secara online di sana. Alright brother, terima kasih.